Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berkumpul lagi pada malam ini. Wallahil hamd, kali kedua untuk kelas pengajian kita selepas PKP longgar lah kan, boleh jumpa. Maka kita dah start ambil itu alhamdulillah pada minggu yang lepas berkenaan dengan bahagian yang kita sebenarnya rujuk ulang sikit balik. Itu usul tafsir. Kita jelaskan berkenaan dengan pengertian usul dan tafsir itu maksud dia apa. Kemudian kita bincangkan berkenaan dengan tajuk yang mana menjadi rujukan ilmu ini. Bahkan kita kata sumber dia ada kitab yang bernama kitab usul tafsir. Kemudian kita ada kita ambil kata pengarang buku kita ni berkenaan dengan kitab-kitab mukadimah ahli tafsir yang mereka dahulukan dengannya kitab tafsir mereka. Dalam tu ada kaedah ataupun manhaj atau disiplin yang yang seorang ahli tafsir tu akan bergerak di atasnya. Okay, kemudian kita kata kitab ulum Quran pun penting juga, dan kitab usul tafsir untuk mengaji usul tafsir ni penting. Kemudian kitab-kitab tafsir itu sendiri. Tapi ini sebenarnya lebih kepada sudut bacaan menyuruh lah. Siapa-siapa yang boleh ada peluang untuk baca menyuruh, dia akan dapat sebenarnya banyak bentuk-bentuk pengusulan dalam tafsiran Al-Quran. Okey. Kebetulan pula kebanyakan tafsir berkenaan zaman sekarang ni telah pun diterjemahkan sebenarnya. Dan kalau kita balik pada zaman dahulu pun ada ulama-ulama tanah Melayu kita ni yang sebenarnya terjemahkan tafsir Tabari, tafsir Ibn Kathir dan sebagainya. Cuma kitab-kitab Jawi itu tadi telah tenggelam, tidak terkenal lagi. Setelah mana orang kita pun tukar tak pakai tulisan Jawi, so diorang tak naik dah. Walaupun sebenarnya memang tafsir berkenaan, saya ada seorang kawan saya, dia belajar dekat UM, dia ambil bahagian tafsir lah. Dan dia rujuk balik, dia kata memang banyak sebenarnya tafsir-tafsir Nusantara ni yang terjemahan daripada tafsir-tafsir kitab-kitab tafsir yang besar. Tapi namun begitu tidak terkenal sebab bila tak ada pengajian, tunggu di pondok saja untuk bahan bacaan semata-mata. Kalau dia kata benda ni diluaskan untuk pengajian bagi semua orang, insya-Allah benda ni ilmu ni akan berkembang. Tapi alhamdulillah kita skip era. Zaman sekarang ni kita dah terus skip pada baca kitab Arab terus. Zaman dulu diorang baca kitab Melayu untuk penjelasan perkara-perkara berkenaan. Zaman sekarang kita skip. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan pada zaman kita ni kemudahan untuk memahami bahasa Arab lebih daripada orang sebelum kita sebenarnya. Dengan cara Allah Ta'ala jadikan orang yang belajar bahasa di tanah Arab makin ramai. Zaman dulu pun sebenarnya yang belajar di tanah Arab ni sikit je. Tahun 80-an dulu saya ingat belajar sekolah agama adalah tempat buangan bagi orang yang tak lulus akademik. Dan siapa tak lulus akademik, SRP ke sebagainya, campak kat sekolah Arab. Tapi sekarang tidak kan, tidak lagi. Bahkan sekarang ni dah jadi sekolah agama jadi sekolah elit kan. Yang mahal ada, murah ada, terpulang nak ambil mana satu. Ala kulli hal, jadi kita kena faham perbezaan. Dan kita alhamdulillah banyak dengan kita ni dah mula belajar asas bahasa Arab. So insya-Allah penggunaan kitab Arab ni membantu lebih lagi. Baik. Okey, jadi hari tu kita berhenti pada last kali berkenaan sumber-sumber kitab usul tafsir yang kita belajar ni. Dan hari ni insya-Allah kita akan bincangkan tajuk-tajuk ilmu ini, dan kemudian kita akan masuk tajuk yang pertama. Baik. Maudu'atu hadzal ilmi. Tajuk-tajuk ilmu ini, ilmu usul tafsir ini. Laisa hunaka tahdidun daqiqun li maudu'ati hadzal ilmi. Tidak ada di sana batasan yang teliti terhadap tajuk-tajuk ilmu ini. So bagi pengarang buku kita ketika dia karang buku ni, dia lihat bahawa ilmu usul tafsir ni pasal sering bercampur aduk dengan ilmu ulum Quran. Bahkan sebenarnya seorang ahli tafsir sebenarnya dia memang terpaksa terlibat dengan ilmu qiraat, terpaksa terlibat dengan ilmu nasakh mansukh. Sebahagian daripada usul fiqh punya kaedah tu dia mesti faham sebelum dia boleh menafsirkan Al-Quran. Itu basic. Kaedah-kaedah bahasa Arab dia kena ada.
Sebelum dia menafsirkan Quran, dia memang kena ada benda tersebut. So kadang-kadang kerana inilah mungkin usul tafsir ni jadi ilmu yang tak dapat kita pegang betul-betul. Sebab semua orang lihat sudut macam mana mereka memahami tadi, dah jadi macam satu asas untuk pengusulan dalam tafsir sebenarnya. Semua orang macam seorang masih berkembang, ilmu masih berkembang lagi. Tak dapat nak dipegang dengan betul. Bahkan tiap tahun kadang-kadang kita lihat kitab tafsir keluar dengan banyak. Kemudian tafsir-tafsir, kitab tafsir maudhu'i, macam saya sebut kan, tafsir maudhu'i, tafsir berdasar pada tema. Dia berkembang. Satu masa dulu semua tulisan macam wanita dalam Quran, Yahudi dalam Quran, jadi kitab tafsir maudhu'i. Tapi tahun 2010 dulu Dr. Mustafa Muslim, bila dia keluarkan tafsir maudhu'i bagi surah-surah Al-Quran, dan dibuat jatuh kuasa berpuluh orang daripada pensyarah universiti bidang tafsir dan ulum Quran bergabung dalam membuat satu projek, membuat tema tafsiran menyeluruh bagi setiap surah Al-Quran. Dia kan kata dalam pasal dia kata Quran ini orang kata ahsan al-qasas kan, sebaik cerita. So dengan kisah tu mesti ada pendahuluan, ada isi penting, ada penutup. Dia takkan jadi random bagi dia. So dia cuba susunkanlah. Dan memang itu bentuk baru bagi dia. Dr. Musa Muslim yang meninggal dalam bulan lepas, rahimahullah, dilihat bahawa tafsir maudhu'i ini sebenarnya memang patut kita belajar. Pasal bagi dia, bila kita baca Quran secara menyeluruh kan, macam Al-Baqarah panjang, sebenarnya dia ada title-title dia, tajuk ini sampai ini bincang apa, ini sampai ini bincang apa. So kan kita boleh agih-agihkan, bahkan penghafalan Al-Quran ni menjadi mudah. Setiap orang yang menghafal Quran berdasar pada cerita yang dia dengar daripada ayat-ayat, dia akan lebih mudah berbanding dengan kalau dia hafal random tanpa dia faham setiap ayat tu cerita pasal apa. So ini sudut yang dia cuba kedepankan lah. So maksud dia masih lagi dalam keadaan benda ni masih lagi dibahas, dibincangkan di universiti. Tak dapat lagi nak pegang betul. Sebab tu dia kata kat sini, tak ada di sana penetapan yang teliti, pembatasan teliti bagi tajuk-tajuk ilmu ini. Wa dzalika li anna an-nadhara fi ila mawdhu'i usul tafsir yakhtalifu min mu'allifin ila akhari. Ila akhar. Okay, dia kata ila akhara. Itu adalah kerana pandangan kepada tajuk usul tafsir ni berbeza daripada seorang pengarang kepada pengarang yang lain. Berdasar background dia. Berdasar pada penulisan dia jadi macam tak dapat ni dipegang betul-betul. Sebab balik pada asal, sebab kita tahu bahawa ilmu tafsir ni sebenarnya sebahagian daripada ilmu hadis asalnya. Pada asalnya zaman para tabi'in, dia adalah riwayat-riwayat bagi penjelasan kalimah tertentu yang mungkin daripada Nabi SAW atau para sahabat ataupun para tabi'in. Itu asalnya bagi ilmu tafsir ini sendiri. Dia sebahagian daripada ilmu hadis. Bukan berasingan. Cuma ketika diasingkan tadi, kita kata masih lagi tak dapat nak pegang kaedah betul. So, setiap orang yang mengarang tadi pun ikut kaedah manhaj itu masing-masing. Bahkan setiap orang yang melihat daripada Al-Quran Karim berdasar kepada background dia. Kalau dia seorang sufi, dia akan tafsir ikut sufi. Kalau Mu'tazilah, tafsir ikut cara Mu'tazilah. Kalau dia seorang yang salafi, ikut cara tafsir salafi. So dia akan sentiasa berbeza ikut background orang tersebut. Sebalik pada asal dia kata ilmu Allah itu luas kan. Ini problem sebenar yang jadi kes tak dapat nak pegang betul-betul. Dia kata wa sa'adhkuru laka ba'dha al-mawdu'ati allati ara annaha min ahammi mawdu'ati hadzal ilmi. Dan saya, kata Syekh Musa'id At-Tayyar, akan sebutkan kepada anda sebahagian tajuk-tajuk yang saya lihat. Dia, bukan saya, dia, pengarang buku ni kata bahawa ia, tajuk ini, min ahammi mawdu'ati hadzal ilmi, di antara sepenting-penting tajuk-tajuk ilmu ini. Basic dia, ini adalah tajuk yang kita dipilih ni, dalam lebih kurang 8 tajuk, bukan 8, 14 tajuk. Dia adalah di antara tajuk terpenting dalam ilmu usul tafsir ni sebenarnya. Bagi dia dilihat macam tu. Okay? Dia kata kat sini, wahiyya allati satajiduha fi hadzal bahthi. Yang ia adalah yang akan anda dapati ia dalam kajian ini. Pertama, hukum tafsir wa aqsamihi, hukum tafsiri wa aqsamuhu, hukum tafsir dan bahagian-bahagiannya. Ini tajuk pertama kita akan ambil nanti. Hukum tafsir, apa hukum tafsir? Wajib ke, sunat ke, haram ke, makruh ke, mubah? Kan? Dan bahagian-bahagian tafsiran. Apa bahagian-bahagian dia? Satu. Kedua, turukut tafsir, jalan-jalan pentafsiran. Jalan-jalan pentafsiran. Bila orang tu mentafsirkan, apa jalan dia mentafsirkan? Ketiga, at-tafsir bil-ra'yi wal-ma'thur, pentafsiran dengan pendapat ataupun dengan yang dikesan atau dijejak daripada Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in seterusnya lah. Maksud dia ma'thur ni yang kita
find out daripada orang sebelum kita. Ra'i, pendapat, kan, opinion. Keempat, al-usul allati yaduru 'alaiha tafsiru. Usul-usul yang berkitar padanya pentafsiran. Apa usul? Yang berkitar padanya pentafsiran. Itu nombor 4. Yang kelima, tariqatus salafi fi tafsir. Jalan para salaf, jalan para salaf dalam pentafsiran ini Al-Quran. Macam mana mereka mentafsirkan Quran? Kat situ ada kita, bila kita tengok, kita perhatikan, kita akan dapat sepatutnya panduan. Okey. Kemudian keenam, asbabul ikhtilafi fit tafsir. Sebab-sebab percanggahan dalam tafsir. Apa punca percanggahan berlaku dalam tafsir? Kalau Nabi kita satu, Quran kita satu, kan, kenapa masih berbeza? Itu ayat yang sedap orang tanya. Nabi kita satu, Quran kita satu, kenapa kita solat yang lain? Jadi kat sini kita akan bincang nanti. Kenapa? Sebab percanggahan dan tafsir. Ketujuh, anwa'ul ikhtilafi fit tafsir. Bentuk-bentuk percanggahan dalam tafsir. Ini nanti macam kita sebut itulah. Kita kata, ada kadang-kadang kita sangka dia ikhtilaf, tapi ikhtilaf tadi ada ikhtilaf tanawwu', bukan ada pun ikhtilaf tadad. Ikhtilaf yang kepelbagaian. Cara ekspresi yang berbeza. Tapi maksud dia satu. Ataupun ikhtilaf yang bertentangan. Itu kita akan bincangkan nanti insyaAllah. Okay, yang ketujuh. Baik. Yang ke-8, al-ijma'u fit tafsir. Kesepakatan dalam tafsir. Maksud dia ketika lain nanti kita bincanglah macam mana ijma' dan tafsir. Bila ada kalimah tertentu atau pengertian itu, kesepakatan para sahabat Nabi pada tajuk berkenaan. Dia tak semestinya orang cakap ijma'. Ada kadang-kadang setengah-setengah ulama' macam Ibnu Jarir At-Tabari, dia kadang dia sebut, ini ijma', semua kata macam ni. Dia sebut. Kadang-kadang tak sebut. Tapi bila kita kaji balik, kita mungkin jumpa bahawa tak ada percanggahan di antara salafus soleh dalam pengertian satu ayat atau satu kalimah daripada Al-Quran. Itu kira ijma' lah. Bila tak ada sebarang pertentangan antara mereka, so kita kat situ yang timbul tajuk nanti soalan, boleh tak kita berbalah dekat situ? Ada second or third opinion. Sebab para sahabat Nabi tak setuju, boleh tak kita tak setuju juga? Soalan, kalau diorang ijma' macam mana? Adakah patut kita ijma' ataupun kita boleh canggah? Itu soalan yang kita tanya. Baik. Kesembilan, taujihu aqwalis salafi. Mengarahkan kata-kata salaf. Salafus salih bila mereka berkata, kita nak kira ini sebagai apa, pengertian apa? Adakah dia kesepakatan? Adakah dia mesti kita ikut? Ataupun apa maksud dia? Okay, kita bincangkan nombor 9 nanti. Ke-10, taujihul qiraat. Pengarahan qiraat. Mana bila kita baca tentang qiraat ni, kadang dia walaupun kita bukan bincang ilmu tafsir sebagai ilmu qiraat, tapi dalam qiraat yang berbeza, kadang-kadang ada pengertian berbeza bagi tafsir. Dia bukan pengertian tu maksud dia apa jauh, maksud A atau B, tapi maksud dia A sudut mana kita nampak. Macam kalau saya kata ni merah, saya kata merah apa? Orang kata merah darah, yang seorang kata tak merah mawar, yang seorang kata tak merah ros. Terpulanglah. Jadi sebutan tadi. Masalah kena faham dalam qiraat sebenarnya macam tu. Dia lebih sudut kepada demikian. Kemudian ke-11, asalibut tafsir, uslub tafsir, gaya-gaya pentafsiran Al-Quran. Ini kita bincang dalam masalah tafsir tafsir muqaran, tafsir pembandingan, tafsir yang berbentuk dengan isyari ke. Kalau geng-geng sufi kan, dia banyak tafsir isyari. Maksud tu Nabi tak pernah cakap, tapi kalau kita pandang kod-kod maksud dia macam tu. Rasa-rasa macam maksud yang tu. Itu ada uslub. Setiap orang manhaj berbeza, akan uslub berbeza dalam pentafsiran. Kemudian ke-12, kuliyatul Quran. Pengertian menyeluruh bagi Al-Quran. Maksudnya Quran ni sebenarnya ada meaning menyeluruh yang tak boleh kita canggah ataupun kita lari daripadanya. Macam kes tauhid, tajuk tentang tauhid, pengesaan Allah Ta'ala. Dia kuliyatul Quran. Dia perkara menyeluruh Al-Quran Karim. Tak ada dalam Quran benda ni bercanggahan kat mana-mana pun sebenarnya. Sudut itulah ibadat dan sebagainya yang memang kita kata kuliyatul Quran. Penyeluruhan, penyeluruh bagi Al-Quran. Kemudian ke-13, qawaidu amatun fil tafsir. Kaedah-kaedah umum dalam tafsir. Ini ada dia bincangkan kaedah umum bila kita jumpa dan sebagainya, dan tafsir ada kaedah umum dia. Dan ke-14, qawaidu tarjihiyah fi tafsir, kaedah-kaedah pentarjihan dalam tafsir. So 14 tajuk ni kita akan mula bincangkan satu persatu mula daripada malam ini. Tajuk pertama kita adalah berkenaan dengan hukum tafsir dan juga bahagian-bahagiannya. Okey, baik. Qala al-muallif hafizahullah, berkata pengarang kita semoga Allah pelihara beliau,
Hukum tafsir wa aqsamuhu, hukum tafsir dan juga pecahan-pecahannya. Hukum tafsir, hukum tafsir. Dia kata anzalallahu kitabahu liyatadabbarahun nasu. Liyatadabbarahun nasu. Menurunkan Allah Taala kitabnya, telah menurunkan Allah Taala kitabnya untuk mentadabur akannya manusia, supaya manusia mentadabur Al-Quran itu. Quran bukan datang untuk hanya dibaca, tapi untuk ditadabur. Pengertian tadabbur ni maksud dia difikirkan, difahami, difikirkan. Itu maksud dia. Kadang ada orang rasa macam tadabbur ni apa tadabbur? Tadabbur tu apa? Tadabbur. Dia tadabbur ni maksud dia mereka fikirkan dan juga cuba aplikasikan kepada kehidupan. Maksudnya kita hidup macam ni kan? Okey, ayat ni datang macam ni. Kena tak dengan kehidupan kita? Ada tak pengajaran yang kita betul ambil daripada ayat tersebut? Itu maksud tadabbur. Tapi sebenarnya tadabbur ini hanya berlaku lepas tafsir. Ya, nanti kita terangkan maksud dia. Dia kata qala Allah Taala, firman Allah dalam Quran, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab. Quran ini adalah kitab, kami turunkan ia. Kami turunkan ia mubarakun, diberkati. Mubarakun dalam keadaan diberkati. Surah Sad ayat 29 Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ini adalah kitab kami turunkan ia pada engkau hai Muhammad dengan dalam keadaan diberkati. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka mentadabbur akan ayat-ayatnya, memikirkan, memahamkan diri, memikirkan tentang ayat-ayatnya. Okey. Wa na'a ala man la yatadabbarahu. Dan Allah Taala mengingatkan terhadap siapa-siapa yang tidak mentadabbur Quran. Okey. Allah nyatakan dalam Quran dalam surah ni sikit. Okey, dalam surah Muhammad. Surah Muhammad ayat ke-24. Allah nyatakan, afala yatadabbaruna al-Quran? Adakah tidak mereka mentadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataupun pada hati-hati berkenaan ada kunci-kuncinya. Surah Muhammad ayat ke-24 Okey, jadi maksud dia Allah Taala suruh turunkan kita untuk kita tadabbur, manusia tadabbur, dan Allah Taala memperingatkan ataupun mengingatkan kepada orang yang tak mentadabbur Quran. Adakah mereka tidak mentadabbur Quran ataupun pada hati mereka tu ada kunci-kuncinya. Wa tadabburu, dan tadabbur ni yakunu ba'da tafsiri alfazihi wa fahmi ma'anihi. Tadabbur terjadi atau tadabbur adalah sesudah pentafsiran lafaz-lafaz Quran dan memahami makna-maknanya. Lepas faham tafsiran lafaz-lafaz, faham makna-maknanya, tahu lafaz-lafaz, faham makna, barulah kita tadabbur. Okey, dia bukannya datang tiba-tiba. So basically kalau kita salah, nanti akan timbul lah macam kes orang sering buat kan. Bila tak faham tentang tafsiran Quran, dia akan jumpa orang tu kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Biasa kan? Al-fitnah. Sedangkan dalam fitnah dan Quran maksud ujian, dugaan, cubaan, maksud pembunuhan, maksud kekufuran. Lafaz tu maksud dia. Tak pernah datang maksud tomahan. Tak pernah datang fitnah maksud tohmahan. Tapi orang kita pakai kan, al-fitnatu asyaddu minal qatl kan. Dia pakai tapi dia baca benda tu, sedangkan ayat tu datang bukan untuk itu. Tapi hanya orang membaca tafsir saja akan tahu. Orang tak boleh tafsir, dia tak tahu maksud tu apa. Dia akan mula scrambling around, tengok macam ini kot maksud dia, itu kot, ini kot, ini semua sekali. Macam dalam surah Al-Baqarah ayat 205 kan. Allah Ta'ala sebut berkenaan orang munafik. Yang orang-orang ni bila Allah Ta'ala kata wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Bila dia berpaling di muka bumi, dia akan berusaha pada bumi ni liyufsida fiha, untuk membuat kerosakan pada bumi, wa yuhlikal harsa wan nasl. Harsa tanam-tanaman, nasla kalau ikut kita akan baca keturunan lah. Maka kita pun try tafsir, kita kata benda ni macam kes geng-geng LGBT, geng-geng sekian. Sedangkan al-harsa awan nasl kat situ adalah tanam-tanaman dan ternakan-ternakan. Kalau buka tafsir kita jumpa. Tak buka tafsir kita akan start. Nasal maksud dia ikut bahasa Arab keturunan. So keturunan siapa? Keturunan kita lah. Kita start aplikasi, maksud dia lain. Maksud dia bukan itu.
Tapi ini yang kita kata balik pada asal, benda tersebut hanya diketahui lepas tafsir. Kalau lepas tafsir kita akan faham, baru kita boleh tadabbur. Kalau tadabbur tanpa tafsir, ini masalah yang berlaku dalam masyarakat kita Islam kita sekarang ni, yang banyak last sekali merasakan para ulama yang dulu mentafsirkan Quran tak pandai, diorang lagi pandai. Dia macam dia panggil, ni kita nak nilai-nilai, kita nak value je daripada Quran, yang lain tak penting. Sedap-sedap dia je. Ini bahaya. Baik. Walidha, kerana ini, fal muslimu ma'murun bihadzal fahmi wat tafsir. Maka kerana ini, seseorang muslim ni diperintahkan dengan pemahaman dan pentafsiran ini. Memang Quran surah tadabbur, so kena faham dan faham mesti faham dengan tafsiran dan tahu makna-makna lafaz dia. Baru kita boleh tadabbur. So basically kita diperintahkan, bila Allah Ta'ala suruh kita mentadabbur, kita mesti belajar maksud dia, apa kalimah tu nak, apa maksud ayat berkenaan, kepada siapa ia turun, adakah kena pada kita atau tak kena pada kita, tajuk tu kena berlaku. So orang kata afala tadabbarun al-Quran, kita tak nak tadabbur Quran ke? Kita tak memikirkan Quran ke? Itu soalan. Okey. Wa ta'allumut tafsiri wajibun 'alal ummati min haitsul umum. Dan mempelajari tafsir ni adalah wajib ke atas seluruh umat dari segi keumuman, meaning that mesti ada orang belajar, wajib. Fala yajuzu an takhluwal ummatu min alimin bitafsir. Maka tak harus untuk kosong umat ini daripada seorang alim, seorang yang berpengetahuan mengenai tafsir. Yu'allimul ummata ma'ani kalami rabbiha, yang mengajarkan umat tentang pengertian kalam Tuhannya. Okay. Kalau dia kata tak ada datang mengajar, dia masalah. Ini salah. So semua akan berdosa. Kalau sudut ni macam pengetahuan ni fardu kifayah lah. Untuk everybody tahu tak, tapi untuk kita beramal, yes. Sudut beramal macam solat itu apa, dan wajib kita belajar. Bila Allah kata aqimus solat, dan kita kena faham solat tu apa. Wa atuz zakah, kena tahu zakat tu apa. Tak boleh kita macam nantilah tanya ustaz. Dah wajib ke atas diri anda, maka anda wajib untuk belajar sampai tahu. Kan? Kalau kes pengertian-pengertian yang lain tentang ghaibiyat dan sebagainya anda tak tahu pun tak apa. Yang penting macam praktikal, apa praktikal yang kita kena buat, maka wajib kita belajar. Wajib individually. Tapi kalau secara umum ilmu tafsir ni mesti ada paling kurang seorang dalam umat ini untuk mengajarkan umat ini kalam Tuhannya. Baik. Amal afradu fa'ala kulli minhum wajibun minhu. Adapun individu-individu, maka ke atas setiap seorang di kalangan mereka ada yang wajib daripadanya. Wa huwa ma yuqimuna bihi faraidahum. Itu apa yang mereka laksanakan dengannya kefarduan mereka. Isteri dalam masalah jadi isteri, anak dan masalah jadi anak, rakyat dan jadi rakyat, pemerintah jadi pemerintah, maka wajib. Dia mesti belajar tafsiran Quran berkaitan dengan tajuk diri dia. Kalau seorang suami, apa tanggungjawab suami? Okay. Bila kematian, apa yang patut dibuat? Semua tu jadi wajib belajar atas individu berdasar kepada apa yang mesti dia buat daripada kefarduan. Wa ya'rifuna bihi rabbahum, dan juga yang mereka kenal dengannya, dengan tafsir tadi, Tuhan mereka. Kena belajarlah. Takkan kita nak kata macam kita nak ibadat tak nak kenal Tuhan. Kena belajar sampai kenal. Itu balik asal. Dan kenal Allah Ta'ala ni balik pada sudut yang betul, ia adalah secara ghaib, bukan dengan nampak. Kenal sifat dia, tahu tentang apa nama-namanya, yang mana kita aplikasikan daripada pengetahuan nama dan sifat tadi untuk kita beramal. Contoh macam kita Allah Ta'ala Sami'. Sami', maksud dia mendengar. So dengar apa? Dengar suara. So suara kita bertutur ni dia dengar. Kita bisik pun dia dengar, kita cakap kuat-kuat pun dia dengar. Tak ada tempat kan, dia tak dengar. So jadi dari sudut itu kita memang bila kita tahu itu satu, itu aplikasi. So jaga-jaga lidah kita bertutur apa. Kemudian di samping itu juga ia sami'ud du'a. Allah Ta'ala mendengarkan seruan. So kita bila berdoa kepada Allah Ta'ala, kita patut, ya Allah, kita tahu Allah Ta'ala dengar suara kita. Dengar suara kita macam dia mendengar segala suara di muka bumi ini tanpa berbeza sedikit pun. Ini aplikasi sebenar. Bila kita belajar tadi, walaupun tak lihat, tak nampak, tapi kita tahu apa yang dikehendaki daripada kita, daripada nama-nama yang Allah Ta'ala terang pada kita, itu nama dia. So Allah Ta'ala kata walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang terbaik, maka serulah dia dengannya. Serulah Allah Ta'ala dengan nama-nama tersebut. Itu dibuat oleh para anbiya bila berdoa dengan sentiasa sebut as-sami innaka antas samiul alim. Kan lepas doa mereka sebut inna antas samiud du'a. Kan itu semua tu adalah kata-kata para anbiya dalam Quran Karim yang menyeru Allah Ta'ala dengan nama-nama yang terbaik.
So basically dia ada sudut itu. So bila kita belajar bab-bab ni, kenal Allah Ta'ala, kan kenal lah. Lepas tu bila kita belajar fiqh Asmaul Husna ni penting sebab dia termasuk di antara pentafsiran bagi Al-Quran, bagi mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada cara lebih baik kenal Allah banding dengan mengenal Allah Ta'ala dengan cara dia kenalkan dirinya sendiri. Baik. Okey. Wali Ibn Abbasin taksimun li tafsiri. Okey, so jadi tafsir hukum ni tadi kita kata untuk umum masyarakat mesti ada seorang yang alim. Untuk individu masyarakat mesti ada bahagian wajib ke atas dia untuk dilaksanakan. Sebab dia hamba Allah, unless dia gila dan tak ada timbul tajuk. Tak ada taklif. Kalau dia tak gila, maka dia sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu bapa, ibu atau bapa, sebagai seorang seorang jiran, sebagai seorang rakyat, semua tu ada hukum. Semua tu ada hukum yang dia kena pelajari akan tajuk berkenaan. Tak boleh dia ignore. Kata tak nak tahulah, tak nak tahulah. Solat dah. Dia tak nak tahu. Itu salah. Dia mesti tahu sampai peringkat yang lepas kewajipan yang ke atas diri dia. Itu sekurang-kurang. Baik. Okay, jadi itu dalam hukum. Okay. Adapun Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Ibn Abbasin taksimun li tafsir. Untuk Ibn Abbas ada pembahagian untuk tafsir. Wa yumkinu min khilali hadha taksimi ma'rifatu ma yajibu ala afradil ummati kama sayati. Dan boleh dari melalui pembahagian ini kita mengenal, boleh kita mengenal apa yang wajib ke atas individu-individu umat ini daripada tafsir ni tadi. Macam mana akan datang nanti. Lagi daripada kita kata apa disebut oleh Ibn Abbas pembahagian tafsir ni, dan kita akan lihat kat situ kita duduk kat mana. Apa benda kita boleh mesti tahu, apa benda kita tak tahu pun tak apa. Apa benda kita mesti tahu, apa benda kita tak tahu pun tak apa. Okey. Aqsamut tafsir. Bahagian-bahagian tafsir. Li tafsiri aqsamun iddatun. Bagi tafsir ni ada bahagian-bahagian yang berbilang. Wa kullu qismin mabniun ala i'tibar. Dan setiap bahagian ni terbina di atas pengambil kiraan. Bahagian tafsir ni dia pengambil kiraan. Maksudnya dari sudut kita pandang sini apa jadi bahagian dia. Nanti diterangkan. Wa yakun hadha i'tibar bin nadhari ila jihatin min jihati tafsir. Dan menjadi pengambil kiraan ini dengan melihat kepada satu sudut daripada sudut-sudut tafsir. Okey. Pertama, wa yumkinu taqsimu hadzal i'tibarat ila ma yali, dan boleh kita bahagikan pembahagian ini pengambil kiraan ini kepada apa berikut. Pertama, dari sudut bi'tibari ma'rifatin nasi lahu. Tafsir ikut pecahan apa? Pecahan pertama adalah dengan pengambil kiraan pengetahuan manusia terhadapnya. Tafsir dari sudut pengetahuan manusia terhadapnya. Dua, nanti dipecahkan balik. Dua, bi'tibari tariqil wusuli ilaihi, dengan jalan cara kita sampai kepada tafsir tersebut. Ini kita bagi tafsir macam tu. Kemudian ketiga, bi'tibari asalibihi, dengan pengambil kiraan uslub-uslubnya. Nanti sebenarnya tajuk ni nanti akan datang balik tau. Pada bahagian depan bila kita bincang tafsir bil ma'thur, bil ra'yi, dia akan datang balik. Dia akan dibincang secara detail lagi. Cuma ini secara asal pembagian tafsir berdasar pengetahuan manusia mengenainya. Kemudian tafsir dengan mengambil kiraan jalan sampai ke tafsir tersebut. Ketiga, bi'tibari asalibi, dengan mengambil kiraan uslub atau gaya pentafsiran. Okey, yang keempat, bi'tibari ittijahatil mufassirin fihi, dengan mengambil kiraan hala tuju ahli tafsir dalam pentafsiran. Okey, uslub gaya yang keempat tu tadi berdasar pada akidah dia apa. Kalau dia seorang Mu'tazilah macam mana, kalau dia sekian, kalau dia Salafi macam mana, kalau dia Asy'ari macam mana, dia akan ada sudut macam tu. Okey, baik. Hadhi ba'dul i'tibarat, ini sebahagian pengambil kiraan. Wa hunaka i'tibaratun ukhra yumkinu taqsimu tafsir 'alaiha. Dan di sana ada juga pengambil kiraan lain yang mungkin dibahagikan tafsir di atasnya. Kal lafzi wal makna, seperti lafaz dan juga makna. Kita pembahagian tafsir itu kepada lafaz, tafsir mengikut lafaz, tafsir mengikut makna. Wa sayati, dan akan datang insya-Allah. Wa i'tibaruz zamani wa makani, dan pengambil kiraan zaman dan juga tempat. Kedudukan tafsir berdasar kepada zaman, masa, sebelum hijrah, lepas hijrah. Okey, tempat di mana turun, ketika peperangan, ketika aman, dia akan ada berbeza kat situ. Wa ghairuha, dan selainnya. Wa ghairuha dan selainnya. Baik. Sekarang kita gunakan yang pertama. Awalan yang pertama, pembagian tafsir bi'tibari ma'rifatin nasi lahu, dengan pengambil kiraan pengetahuan manusia terhadapnya. Qasama habrul ummati
telah membahagikan habrul ummah, pendeta umat ini, iaitu Ibn Abbas, at-tafsira, dia bahagikan tafsir ni, wa ja'alahu arba'ata aujuhin. Dia jadikan tafsir ni 4 sudut atau 4 bentuk. Pertama, wajhun ta'rifuhul arabu min kalamiha. Pertama, tafsiran yang satu wajah, satu sudut yang mengenal orang Arab daripada kata-kata mereka. Orang Arab tahu tafsiran tadi berdasar kata-kata mereka. Dia kata hadha, hadhihi ke, zalika, ulaika ke, diorang dah tahu, automatik. Orang Arab dah faham. Sebab tu kalau kita kata dalam kes tafsir, kita dapati nanti bukan semua ayat Quran atau lafaz-lafaz Quran tu ditafsirkan. Sebab apa bukan semua lafaz ditafsirkan? Pada asalnya sebab para sahabat Nabi adalah orang Arab. So diorang tak perlukan kepada detailing every words. Macam kita kan, alif, la, alif tu apa, lam tu apa, dia tak ada. Macam zalika, kenapa za tu zalika? Kenapa tak tilka? Kenapa tak ada? Sudut asal dia memang orang Arab faham. Macam saya pernah sebutkan apa? Bila digunakan kepada Allah Ta'ala gunakan nahnu. Pada orang-orang yang belajar ilmu hakikat, makrifat, benda tak pelik-pelik ni, diorang tak puas hati. Orang kata kenapa kejap Allah Ta'ala kata nahnu? Bismillah. Air, nampak air. Baik. Okey. Kenapa Allah Ta'ala kata nahnu pada satu tempat, dan kadang Allah Ta'ala kata ana pada tempat yang lain. Kadang-kadang aku, kadang-kadang kami. So, bagi orang Arab, diorang tak ada pernah hirau. Diorang tak pernah kisah. Tak pernah dalam pemikiran diorang macam, kenapa cakap macam ni Muhammad kata Tuhan tu satu ni, kenapa nahnu? Tak pernah seorang pun cakap. So, maksud dia, itu tafsiran yang orang Arab faham. Orang Melayu kita masuk belajar jadi pening kepala. Dia cakap, dia start. Pada benda tu tak ada siapa. Kalau orang Arab tak hirau, maksud dia benda tu common. Penggunaan mereka. Tak ada masalah kat situ. Tapi kalau yang makrifat hakikat ni, dia kata, nahnu dengan ramai ni, ramai. Kenapa ramai? Kenapa sini ana, kerana sini sekian. Kalau Abu Lahab tak bising, kau sibuk bising apa? Kan Abu Lahab, Abu Jahal, diorang kan lebih bersungguh-sungguh untuk jatuhkan kata-kata Nabi. Diorang kan orang yang fasih bahasa Arab. Diorang tak kisah, diorang tak hirau. Word tu datang, yang kita hirau apa? Kita peningkan kepala. Kenapa pakai kat sini nahnu? Kenapa sini ana? Kenapa Ustaz? Kita macam pahal pakcik ni kan. Ayat saya kata, saya gunakan ayat kadang kasar sikit lah. Saya kata orang Arab tak sibuk, abang sibuk apa? Orang Arab tak hirau. Apa hirau apa? Kalau diorang confused, dan kita faham. Kat situ ada benda yang terkeliru kepada mereka. Atau para sahabat Nabi ada benda yang terkeliru. Pengertian kalimah, diorang tak faham ni maksud apa. Diorang tanya Nabi. Itu diorang terkeliru. Yang lain, yang tak ada terkeliru, hatta orang-orang Quraisy yang lawan Nabi, yang fasih bahasa Arab, tak lawan Nabi, tentang tajuk tersebut. Yang awak sibuk apa? Maksudnya ini tafsir yang orang Arab faham. Macam apa? Macam nanti kita ulang balik kali, kita akan ingatkan. Macam zalikal kitab. Zalikal kitab. So normally orang terjemah apa? Kitab itu. Sebab belajar hadha, ini, zalika, itu. Ikut bahasa Arab level kosong. Level kosong sebab saya kata level kosong sebab orang Arab tak hirau. Bila kita buka tafsir nanti, kita jumpa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Bila sebut zalikal kitab, ai hadzal kitab. Bila kita baca alif lam mim, Allah Ta'ala sahaja yang tahu maksud dia. Zalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini. Kena sebut kitab ini. Jangan sebut kitab itu. Kena kata kitab ini. La raiba fi, tiada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang bertakwa. Kita kena cakap macam tu sebab Ibn Abbas cakap dah. Ya orang kita ni kadang-kadang dia tak puas hati kan. Dia kata Quran kata kitab itu. Bukan kitab ini. Dia carinya kitab lain. Serius. Sebenarnya saya jumpa orang-orang yang belajar ilmu pelik-pelik ni kan. Bila kita jumpa balik tanya dengan dia kan. Datang mana? Kadang-kadang idea tu simple. Kalau pada orang tak belajar tafsir, dia kata zalikal kitab. Abang, zalika maksud apa? Kita pun kata itu. Zalikal kitab, kitab itu. So bukan kitab ini. So mana kitab itu? Dia pun abang, mana kitab itu bang? Mana kitab itu? Kita pun abang ni gaduh kepala. Mana kitab itu?
Sedangkan terjemahan betul ya, hadzal kitab. Ini benda yang orang Arab tak pernah ada sanksi. Diorang tak pening kepala. Kalau orang tu kata, tapi kenapa pakai itu? Orang Arab boleh tukar-tukar, suka tidur orang, kau sibuk apa? Faham tak? Ini benda yang tafsiran pertama yang semua orang Arab faham. Dia kata wajhun, satu sudut, wajah yang diketahui ia oleh orang-orang Arab. Daripada kata-kata mereka. The way they say, words diorang tuturkan, diorang tak pernah ada masalah. Hadha duduk tempat zalika, zalika duduk tempat hadha. Tak ada hal. Macam nahnu, ana, tak ada hal. Ini tafsiran yang orang Arab faham dari kata-kata mereka. Ibn Abbas terangkan. Kedua, wa tafsirun la ya'dzuru ahadun bijahlihi. Tafsiran yang tak diberikan keuzuran sesiapa dengan tidak mengetahuinya. Macam aqimus solah. Yang kita macam, as-solah ni maksud apa? Waktu zakat-zakat ni maksud apa? Kita start cakap macam tu je, kita ada masalah. Sebab ini benda yang tak boleh tak diketahui. Sebagai seorang Muslim, sebagai seorang hamba Allah, anda tak boleh ada kekeliruan dekat situ. Sebab dia ditunjukkan oleh Nabi. Bila kata aqimus solah, Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan tak ada timur tajuk untuk orang tu kata solat apa Apa solat apa solat mana? Pada sembahyang kita macam ni, sembahyang orang Buddha macam ni, sebab dia pergi bandingkan pula. Ini masalah lah. Sebab ini tafsiran yang tak boleh siapa-siapa tak tahu. Bila kita sebut banat, anak perempuan, tahu dia banat ni maksud apa? Ini tak boleh timbul tak boleh timbul daripada orang tu tak tahu. Mesti tahu. Bila kata Allah Ta'ala Rabbul Alamin, pentadbir sekalian alam, dia kata Rob tu apa? Mungkin Rob tu dia tak boleh. Tak boleh tak tahu. Mesti diketahui oleh setiap orang. Mesti diketahui oleh setiap orang. Ini maksud dia. Okay? Yang kedua, yang tak diberikan keuzuran untuk siapa jahil mengenainya. Ketiga, wa tafsirun ya'lamuhul ulama'u. Tafsiran yang diketahui oleh para ulama. Macam Nabi, ketika Nabi terangkan kalimat zalim kan, dalam ayat 82 surah Al-An'am. Nabi kata zalim itu adalah syirik. So Nabi tahu, para sahabat tak tahu. Ikut bahasa Arab diorang terjemah pun diorang salah. Diorang silap. Sebab tu diorang datang jumpa Nabi, diorang kata, ya Rasulullah, kami tak mampu ayat ni. Siapa yang tak menzalimi diri sendiri? Diorang faham kalimah zalim tu maksud dia menganiaya orang buat dosa. Kita faham zalim, aniaya orang. Jangan zalim. Maksudnya jangan aniaya orang lain. Tapi dalam ayat tu nak para sahabat faham, zalim tu maksud dia dosa. Ayat dia berbunyi alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang beriman yang tak campurkan iman mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn. Mereka lah orang-orang yang untuk mereka keamanan. So para sahabat kata, ya Rasulullah, kami tak mampu. Kan siapa tak menzalimi diri sendiri? Dia faham dosa. Siapa tak berdosa? Everybody berdosa. Kalau kata iman tak berdosa, kami tak reti, ya Rasulullah. Bukan maksud dia nak buat dosa, dia faham dia akan berdosa. Jadi Nabi kata benda mereka, tak. Itu bukan macam kamu maksudkan. Tapi macam dikatakan oleh hamba Allah Ta'ala yang soleh, itu Luqman. Tatkala dia kata pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, ayat 13 surah Luqman, wahai anakku, jangan kamu sekutukan terhadap Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah zalim paling besar. So Nabi terjemahkan zalim tadi kepada maksud syirik. Bukan lagi maksud zalim biasa. Bukan aniaya orang, bukan buat dosa sahaja, tapi syirik. Baru para sahabat reda. Di sini kita contoh bahawa tafsir yang diketahui oleh ulama saja. Ulama saja tahu. Orang yang tak belajar, yang tak tahu. Tak belajar tak tahu. Macam tadilah apa An-Nasl ayat 205 surah Al-Baqarah tu kan. Boleh silap lagi kita duk bayangkan macam-macam. Sedangkan sebenarnya nasl itu adalah ternakan, bukannya anak pinak. Ternakan, maksud daripada ternakan. Ni tafsiran para sahabat ceritakan pada kita. Okay, keempat, wa tafsirun la ya'lamuhu illallah. Dan yang keempat adalah tafsiran yang tak mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala sahaja. Macam alif lam mim. Apa alif lam mim tu? Apa alif lam ra? Apa ha mim? Apa tu Yasin? Apa Taha? Itu apa yang sehingga para sahabat Nabi pun tak ada ceritakan kepada kita mengenai penjelasannya. Allah Ta'ala sembunyikan. Mana Allah Ta'ala saja mengetahui. Wa man idda'a ilmuhu faqad kadzaba. Barang siapa mendakwa pengetahuan tafsir yang keempat ni, maka dia telah berbohong, berdusta. Jadi dia telah berdusta. Itu sudut yang jelas. Dia bila dia kata tahu je, dia bohong.
Kan melalui apa benda kasyaf ke ilham tak ada. Sebab tu kita kena faham sudut 4 tadi. Tafsiran yang orang Arab faham, tafsiran yang tak wadlih siapa-siapa tak tahu, tafsiran yang para ulama saja tahu, orang awam kita tak tahu, tafsiran yang Allah Taala saja mengetahuinya. Ini 4 sudut tafsir kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Sebab kita yang mungkin kita boleh pelajari itu pada 3 yang pertama saja. Yang pada orang Arab faham macam mana, yang lepas tu pada apa yang tak boleh kita tak tahu, dan kemudian pada apa yang diketahui para ulama yang tahu, dia start daripada Nabi sebagai yang paling alim, kemudian para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Macam tu cara dia. Baik. Okey, dia kata apa? Tafsilu hadhil aujuhi. Perincian akan wajah-wajah ini. Al-wajhul awal. Wajah pertama, ma ta'rifuhul arabu min kalamiha. Tafsiran apa yang diketahui ia oleh orang Arab dari kata-kata mereka. Yashmulu hadzal qismu alfazal Qur'ani. Merangkumi bahagian ini lafaz-lafaz Quran dan juga wa asalibuhu fil khitab, dan cara atau gaya-gayanya dalam pertuturan, dalam ucapan. Macam ucapan untuk herdik, marah, ucapan untuk kiasan. Semua sekali benda bentuk tersebut macam mana orang Arab bercakap. Macam mana orang Arab bercakap, kita faham macam tu. Ya. Tak ada kita tak faham. Macam contoh macam dalam Quran Karim cuma kata jangan kata pada mak. Tak kata terkajang. Kan Quran kata jangan kata atau Quran kata jangan tundukkan pandangan. Quran tak kata tak raba. Ayat jahat kan. Quran tak kata jangan pegang. Quran kata jangan tengok. Okay, kata orang Arab, kaedah orang Arab faham adalah kalau tengok tak boleh, pegang lagi dah tak boleh. Itu kaedah orang Arab faham. Yang kita pula, tapi ustaz, Quran cuma kata jangan tengok, tak kata jangan pegang. Dia pun pakai blindfold pegang. Mana boleh macam tu? Faham tak? Itu cara orang Arab faham. Macam kata dia kan pada mak kan, kita boleh kata Kalau tak boleh, yang lain daripada itu lagi lah tak boleh. Kata-kata menyakiti dengan kata-kata tak boleh, menyakiti dengan perbuatan lagi lah tak boleh. Itu maksud dia. Ini gaya, uslub orang Arab bercakap. Bukannya kita kata macam tapi Quran kata macam ni, tak kata macam ni, tak kata macam ni. Macam sistem kufur. Dia kata apa? Quran sebut daburkan tudung sampai bahagian dada kan, bahagian belahan baju. Tak kata pun tengkuk. Ini sistem kufur panggil. Jadi sudut macam ni dipanggil gaya orang Arab. Wa dzalika li annahu nazala bi lughatihim. Kenapa macam tu? Sebab dia kata Quran itu turun dengan bahasa mereka. Wa ala tariqatihim fil kalam, dan di atas gaya mereka atau cara mereka dalam berkata-kata. Quran turun dengan cara tersebut, dengan bahasa mereka dan gaya mereka bercakap. Dengan sebab itu kena tengok, memang ada tafsiran dari sudut yang orang Arab mesti faham. Wa hadhil alfazu wal asalibu ma'lumatun ladaihim ghaira khafiyatin. Dan lafaz-lafaz dan gaya-gaya ini adalah sedia diketahui di sisi mereka, tidak tersembunyi. Wa in kana qad yakhfa ala afradin minhum syai'un minha. Sekalipun ia mungkin tersembunyi pada sebahagian individu mereka sesuatu daripadanya. Ni kena ingat, pasal Arab ini ikutkan kabilah atau dia mempunyai lahjah, akan ada perbezaan. Dan Quranul Karim datang dengan Arab yang tulen. So kadang-kadang dalam Arab tadi ada bangsa Arab yang, atau para sahabat sendiri, ada benda yang dia tak faham, orang lain faham. Mungkin ada, dia tak luas percampuran pergaulan dia. Dia tak tahu kalimah yang mungkin benda tu kalimah Arab. Macam orang Melayu kita lah, bila sebut apa? Buah sawo. Siapa tahu buah sawo? Bila kita kata sawo matang, kulit dia sawo matang. Ciku masak. Sawo matang, ciku masak. Warna dia coklat. Ya kadang orang kita kan. Pauh tahu kot? Kita tak tahu pauh. Mangga, pauh alhamdulillah apa tahu. Kalau tidak dulu kita pucuk pauh di 5 batu. Pucuk pauh tu apa? Ini kadang-kadang dalam masyarakat Melayu kita pun ikut daerah, kadang-kadang kita pun tak tahu kalimah tersebut. Faham tak? Bahasa orang Arab macam tu juga. Ada kebarangkalian macam tu. Individu tertentu mungkin tak tahu, tapi pada orang lain mungkin tahu. Wa dzalika li gharabatiha ala masma'ihim. Ala masma'ihi. Dan itu adalah kerana kejarangannya lafaz tersebut pada pendengaran orang tersebut berkenaan. Dia jarang dengar kalimah tu. Macam saya sebut sawo matang, ciku masak. Ciku faham, sawo tak faham. Bukannya sawo matang tu ulah sawo masak.
Okey. Ataupun auli adami, kenapa dia tak tahu? Auli adami atiyadihi 'alaiha fi lughati qaumihi, ataupun ketiadaan pembiasaannya terhadap kalimah tersebut dalam bahasa kaum dia. Kama khafiya ala Ibn Abbas ba'du ma'ani mufradati. Okey, seperti mana tersembunyi pada Ibn Abbas sendiri sebahagian makna-makna lafaz-lafaz Al-Quran. Ka lafzi fatir, seperti lafaz fatir. Diorang biasa guna khaliq. Fatir, fatara, maksud dia cipta juga, buat. Ada kan? Mengadakan sesuatu, fatara. Tapi bila kita tengok penggunaan ni, kadang-kadang dia biasa guna khaliq, tak gunakan fatir. Jadi kadang-kadang dia pun macam agak terganggu sikit. Okey, wa ghairiha dan selainnya. Walidha, kerana ini, tajidu fi tafasiris salafi, anda akan dapati dalam tafsir golongan salaf, tafsiruhum laghawi li makna samad. Tafsiran mereka dari segi bahasa, dia Arab. Dia Arab, dia sahabat Nabi, tiba-tiba dia pergi terjemahkan maksud as-samad, al-kufu. Apa samad? Maksud samad? Samad ni kan kita terjemah maksud yang apa menjadi tempat pergantungan. Tapi samad ni maksud asal dia adalah padu, tak ada lubang. Macam dalam kata-kata iblis ketika mana dia pusing badan Adam. Bila dia pusing-pusing, dia cakap malaikat, dia kata jangan bimbang. Dia kata inna rabbukumus samad, Tuhan korang padu, tak ada lubang. Ini Adam ni kan, makhluk yang tengah jadi ni kan, innahu ajwaf, dia makhluk yang kosong, lompong. Innahu khalqun la yatamalak, dia makhluk yang tak boleh kawal diri. Nabi cerita balik pada kita untuk maklum pada kita, kita kena jaga dalaman kita jangan sampai kosong. Sebab tu bila orang kata apa, zero mind process, sistem yang dipakai oleh geng-geng apa, motivasi pelik-pelik ni, zero mind process, kosongkan dari minda daripada apa saja. Belajar yoga kan, dia akan kosongkan minda. Ini tak ada dalam Islam. Awak tak isi dengan ingat Allah, dia akan datang syaitan. Kita holo. Jadi kalimah samad tu ada yang maksud tu, bahkan samad diterjemahkan oleh Ibn Abbas, dia kata as-sayyidu alladhi qad kamula fi su'dadihi, dia adalah tuan yang telah sempurna pada ketuanannya. Dia terjemah macam tu. Kenapa dia terjemahkan? Ini pasal kes tadi, pasal kalimah tadi mungkin pada dia dan pada orang lain tak perasan, jarang digunakan. Wal kufu, sekufu, kufu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, kan kufu, apa kufu? Setara, setaraf. Wal falak, falak tu maksud apa? Kan apa terbit matahari ketika tu kan, ataupun pembelahan. Pasal pembelahan benda pun falak. Falikul habbi wan nawa, yang membelahkan biji-bijian dan juga benih-benih. Kan benih itu kan, kalau kita letak benih dekat tanah, untuk benih itu tumbuh dia kena terbelah. Kalau tak terbelah takkan tumbuh. Yang nak jadikan terbelah tu ada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita antara disebut dalam Quran, Allah Taala ni falikul habbi wan nawa. So falik yang ni ke, yang ataupun falikul isbah, yang membelah akan kegelapan malam dengan cahaya matahari. Which one is it? So jadi dia orang akan terjemah wal ghasiq. Ghasiq ni gelap. Wa ilaili iza ghasak, kan, ghasak ni maksud gelap. Gelap, menyelubung, kelubung. Ini kadang-kadang kita jumpa salaf sendiri, walaupun diorang orang Arab, tiba-tiba diorang duk terjemahkan maksud ini dan kalimah-kalimah ini. Mungkin Nabi sendiri yang depan para sahabat tidak, tapi macam Ibn Abbas, dia berdepan dengan panggil apa, orang-orang yang apa, yang terkemudian, yang baru nak belajar Islam sebagainya, dia akan timbul persoalan-persoalan ni. Okey. Wal asalibu, dan itu kalau kalimah. Wal asalibu, dan uslub-uslub pula. Lamma kanat ala sunanihim fil kalam, oleh kerana ia adalah di atas gaya atau kebiasaan mereka dalam berkata-kata, lam yakhfa alaihimul muradu biha, tak tersembunyi terhadap mereka dikendaki dengannya. Faya'lamuna min qawlihi ta'ala, macam mereka tahu daripada firman Allah Ta'ala, dhuq innaka antal azizul karim, rasakanlah engkaulah yang maha perkasa lagi maha mulia. Ni bagi orang yang apa, dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ke-49. Sorry, main buku ni tak ada dia tulis ayat. Kalau kita beli yang bercetak ada. Cetakan cetak ada. Yang cetakan tak ada ni, kita tengok buka-buka sikit. Dhuq innaka antal azizul karim. Surah Dukhan ayat 49. Rasakanlah sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha mulia. Diorang faham ayat ini kata macam tu pada orang berkenaan. Rasakanlah sesungguhnya engkau lah yang perkasa lagi mulia. Anna hadzal khitaba khitabu imtihanin wa tahakkumin. Dia adalah ucapan, ucapan ini adalah ucapan
penghinaan. Atau kita panggil apa? Perli, tahkum. Dia bukannya apa ucapan yang rasakanlah wahai orang yang mulia lagi perkasa. Bukan. Wahai perkasa lagi mulia. Bukan. Dia datang. Pasal cara cakap orang Arab tadi. Rasakanlah. Hebat sangat kan. Wahai orang hebat, rasakanlah. Ayat ini mungkin timbul. Tapi orang Arab biasa faham. Dia tak perlukan kepada ni. Wa in kana al-alfazu mimma yusta'malu fil madhi. Sekalipun lafaznya, lafaz-lafaz dalam ayat tersebut, dia di antara lafaz-lafaznya daripada yang digunakan dalam pujian. Al-Azizul Karim, kan, yang amat perkasa, lagi amat mulia. Tapi lafaz yang digunakan untuk hina. Orang masuk neraka rasakan. Engkau dulu kan kata engkau mulia, engkau yang mulia, engkau lah perkasa, rasakan, dia kata. Wa dzalika siyaqa yadullu ala ma'nal imtihani. Itu adalah kerana baris ayat. Baca ayat sebelum, baca ayat selepas, dan kita tahu kisah ni tentang apa. Menunjuk kepada makna penghinaan, bukan maksud ataupun pengertian bagi pujian. Okey. So jadi bentuk ni maksud lafaz ataupun makna, lafaz ataupun gaya. Wa hadzal wajhu, bentuk ini min furudil kifayati, termasuk daripada fardu kifayah. Mesti ada orang tahu. Id la yajibu ala kulli muslimin ma'rifatu jami'il ma'ani lughawiyah. Kerana tidak wajib ke atas setiap muslim mengetahui kesemua makna-makna bahasa. Wa asalibul kalamiyah, dan juga uslub-uslub percakapan. Al-wadati fil Quran, yang datang dalam Quran. Okay? Memang kita panggil apa, ikutkan tak perlu. Tapi kadang-kadang bila kita berjumpa dengan geng-geng sesat ni, kena tahu. Yang kita sebut kan nahnu. Kita nahnu. Kenapa Allah kata nahnu? Tak kata ana. Sini kata ana. Ana rabbukul ma'ala. Nahnu nazzalna az-zikra, kami turunkan az-zikr. Kenapa nahnu kena ana? Kita kata orang Arab tersibuk, abang sibuk apa? Kan? Kalau Arab sibuk dan kita sibuk. Basically sebab apa? Sebab ini gaya orang Arab bercakap. Kalimah yang diorang faham. Kalau diorang tak soal Nabi, maksudnya benda tu understood. Understood penggunaan dia. Walaupun kita nak terangkan boleh. Kita kata jamak dalam bahasa Arab dia dua bentuk. Satu jamak yang bersifat bilangan. Kata ganda bilangan. Kita sebut apa, kami ramai. Yes. Lepas tu satu lagi kami, dia panggil majesty. Jamak yang apa bukan ini dari segi masalah kemuliaan. Tunjukkan kebesaran, bukan maksud dia ramai. Ini cara bercakap. Orang Arab faham kalimah tadi. Sebab tu dia tak pernah kata pada Nabi. Ya, orang kita ni lafaz bahasa Arab pun tak faham, tiba-tiba. Kenapa Ustaz? Saya nak tahu kenapa. Cuba Ustaz jawab. Bila kita jawab tak pernah faham pula. Kan? Di hujung-hujung cerita tak nak solat. Hujung pusing kan. Last sekali tak payah solat. Itu je keputusan dia. Tapi pada asal benda macam ni dia akan mainkan. So bagi kita yang belajar, kalau kita berdepan dengan orang macam ni, dan benda macam ni kita kena tahu. Kena tahu. Tak boleh kita tak tahu. Sebab kadang-kadang benda detail kecil-kecil je. Benda-benda yang picisan macam ni kan. Macam apa zalikal kitab tu, itu dia orang mainkan. Orang tapi yang paling ngok-ngek sekali yang kahar lah. Yasin wal Quranil Hakim innaka. Innaka lamina mursalin. Ka tu kahar lah. Ka tu kahar. Amboi kan. Jadi itu cerita kelakar lah. Itu paling ngok-ngek sekali lah saya pernah dengar. Banyak-banyak jumpa geng sesat. Geng sesat paling teruk sekali yang tu. Bunyi ka je, ka dia. Ka kan. Ka. Apalah. Allah nak. Tapi kena faham sudut tu. Okey. Okey, itu pertama. Yang kedua, waqad yartaqi ilal wajibi. Dia kata namun dia kata apa? Kadang-kadang dia naik kepada kewajipan, wajib. Walaupun asal fardu kifayah saja, tapi naik wajib. Idza tawaqqafa amalul wajibi ala hadhil ma'rifati, bila terhenti amal yang wajib pada pengetahuan ini. Nak laksanakan amalan tadi, kita kena faham gaya cakap orang Arab. Contoh macam kes bila tak nak gunakan apa? As-sariqu was-sariqatu faqta'u. Pencuri lelaki, pencuri wanita, maka potonglah kamu semua. Kenapa guna kamu semua? Kita kena tahu kamu semua tadi sebab benda ni bukan buat perbuatan person. Bukan kita belajar kitabul hudud, tahu nak potong tang mana, jumlah potongan, jumlah curian banyak mana, tapi pelaksanaan tetap oleh kerajaan. So tak nak gunakan jamak. Tapi bila kata macam jamak pula, macam ya ayyuhallazina amanu kan, kutiba alaikumusiyam, difardukan kamu berpuasa. Soalan, adakah semua kena nampak anak bulan ataupun tidak? Soalan itu kan timbul lah. Kan dia jamak juga. Macam kes ke apa geng-geng apa zikir beramai-ramai. Dia kata dalam Quran datang kan. Apa dia kata?
Dia kata udhkuru, udhkuru kan. Udhkuru. Ingatlah kamu semua. Kamu semua. Dia kata kamu semua kena buat ramai-ramai lah. Ini kadang-kadang benda macam ni kita nak perjelaskan yang sampai orang tu sesat, terus sesat, kita kena tahulah. Kena belajar. Pasal wajib untuk kita terangkan. Baik. Kemudian kedua, al-wajhu tsani ma la ya'dhuru ahadun bi jahlihi. Apa yang tak ada alasan untuk sesiapa jahil mengenainya. Wa hadha yashmulu al-amru bil faraidi. Dan ini barangkali perintah dengan perkara-perkara kefarduan. Wa nahyi 'anil maharimi, dan larangan daripada perkara yang haram. Wa usul akhlaq wal aqaid, dan usul akhlak dan juga akidah. Memang kita kata sudut inilah yang tak boleh orang tak tahu. Jadi dia kata la taqrabuz zina. Dia kata zina tu apa? Tak tahu. Tak boleh. Dia kena tahu. Tak boleh dia macam mungkin maksud. Dia tak boleh. Sudut masyarakat ni kalau dia kata geng-geng apa kalam ni, kalau dia masuk habis jahanam. Dia akan persoalkan, dia tanya, dia sekian. Pasal benda tak perlu tanya pun. Tak perlu soalan pun. Pasal dia benda kefarduan, larangan yang haram, usul akhlak dan usul akidah, dia benda yang sepatutnya tak ada siapa tak tahu. Faqauluhu ta'ala, contoh firman Allah Ta'ala dalam Quran. Ini banyak ayat lah. Wa aqimus solat wa atuz zakah. Dirikan solat, tunaikan zakat. Okay? Sekejap, ini masalah dia. Okay. Okay, surah Al-Baqarah, contoh dia, ayat yang ke-43. Okay. Ataupun walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan kepada Allah, kerana Allah, okay, 'alan nas, wajib kata manusia hajjul bait. Okay. Al-Imran ayat yang ke-97. Okay. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan kerana Allah, kepada Allah wajib kata manusia menuju ke bait, itu Baitullah, tunaikan haji di Baitullah, barang siapa yang mampu kepada sebarang jalan. Ini tak boleh siapa tak tahu. Demikian juga surah Al-Baqarah ayat ke 186 kan, Allah nyatakan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Difardu ke atas kamu berpuasa macam difardu ke atas orang sebelum kamu. 182 satu Baqarah. So jadi datang ayat ni memang tak patut kita tak tahulah. La ya'dzuru ahadun bijahli mithli hadhil khitabat. Tidak diberikan keuzuran sesiapa bijahli mithli hadhil khitabat, dengan tidak tahu yang seumpama ucapan-ucapan ini. Wa huwa yaqra'ul Quran, ketika dia baca Quran, tak boleh tak tahu. Dia mesti tahu. Okay, tak boleh kita macam saya tak fahamlah solat ni apa, tak boleh. Sebab tu kenapa benda ni tak ada siapa yang tinggal dalam negeri umat Islam yang tak buat kecuali akan dihukum sebenarnya. Okey, pasal tak ada ucapan, tak tahu. Wa kadza yadkhulu fihi ma jaa min amrin bisidqi wal amanati wan nahyi an kadhibi anil kadhibi wal khiyanati. Demikian juga masuk padanya apa yang datang dari yang berupa perintah untuk berlaku benar. Berlaku benar. Takkan tak reti lagi kan? Berlaku benarlah. Ataupun amanah, okay, setia, jujur. Wan nahyi, dan juga larangan daripada berbohong dan juga membuat pengkhianatan. Ini tak perlu kita tak tahu. Okey. Wan itiyadil fawahishi, dan daripada perbuatan mendatangi perkara keji. Zina kan, perkara-perkara yang membuka pada zina. Wa ghairu hadhihi min al-awamir wan nawahi al-muta'alliqati bil akhlaq. Dan selain daripada ini, daripada perintah-perintah dan larangan yang berkaitan dengan akhlak. Kita kena tahu macam namimah ke, ghibah ke. Kena kata macam ni kita nak elak diri kita daripada melakukan perkara tersebut. Kalau kita baca Quran dan tak faham, masalah. Macam ada orang tu kan, saya jumpa, tapi lah, kesian juga. Dia buat harfiah Quran. Dia kata dah khatam sampai surah Al-Imran, surah sekian-sekian, surah An-Nisa. Dia ceritakan kebanggaan lah berkenaan dengan apa yang dia buat. Tapi bila kita sebenarnya jumpa tu, nak damaikan dia dengan orang, dia bertelagah. Dia bertelagah dengan orang. Jadi keputusan ketika tu, orang yang tua daripada saya cakap, kita forgive and forget lah. Let go. Let go. Kalau nak baik, let go. Kita tutup buku ni, buka buku baru. Memang kita takkan puas hati lah dengan orang tu selagi tengok muka dia, teringat bapak kita punya kisah lah apa sebagainya, sampai bila tak selesai. Sedangkan kita tahu bahawa Allah SWT telah jadikan satu hari untuk pengadilan semua makhluk dia. Kalau ada di antaranya bapak kita dulu pun, Allah Ta'ala akan tuntut balik. Apa nak pening kepala? Kalau orang tu dah minta ampun dan Allah Ta'ala ampunkan, kita siapa untuk kata tidak?
Tapi bila kita nasihatkan kan, dia ngajar tak ada buku Quran. Saya pun kadang-kadang tak nak bercakap depan orang tua. Tapi tengok macam degil semacam. Saya pun kata, Kak, minta maaf, Kak ajar tak ada buku Quran. Surah Imran habis je kan? Dia kata dah. Saya kata bukan ayat 133 Allah Ta'ala nyatakan. Kan, apa wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu, wa jannatin, dan kepada syurga. Arduha ka'ardis samawati wal ard. Seperti kuasaan langit dan bumi, uiddat lil muttaqin. Sedia untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Kan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang infak ketika senang dan susah. Kemudian wal kaziminal ghaiz, orang tahan kemarahan. Kemudian wal afina 'anin nas. Orang maafkan orang ramai. Tekan akak tak ni. Dia kata apa? Awak jangan nak ajar saya. Saya macam okey, kan. Ini contohlah, contoh. Awak boleh belajar. Tapi kadang-kadang benda tu sangat simple kan. Suruh maaf, forgive and forget. Lupakan. Pasal Allah Ta'ala sangat adil. Kalau kita tahu Allah Ta'ala maha adil, kita bimbang pun hak kita hilang. Curilah hak saya, tak apa. Tapi nanti depan Allah Ta'ala jumpa balik. Confirm jumpa. Walau satu sen. Macam Nabi kata kepada para sahabat, walaupun satu batang kayu sugi, kita kelentong kau saudara kita, Allah Ta'ala akan jumpa balik akhirat nanti. Benda simple kan. Kayu sugi je lah kan. Berapa sen sangat lah. Ganti peruh gigi, apa, Darlie ke benda kan. Oral B lagi mahal. Tapi still, dalam agama, anda terlepas dunia atau terlepas akhirat. Orang yang percaya hari akhirat tu ada, dia akan lapang dada. Dia tahu Allah Ta'ala takkan anaya dia. Dia kena sekarang, tak apa, Allah Ta'ala akan ganti balik. Tanpa kita sedari Allah Ta'ala akan ganti balik. Sebab tu kita macam kadang baca tapi nak aplikasi payah. Faham maksud? Faham. Sangat jelas. Maksud dia sangat terang. Wal afina 'anin nas. Apa lagi kita nak fikirkan? Tahan marah. Orang kata kalau tahan marah ustaz nanti kena ulcer. Dan Allah Ta'ala ajar, maafkan. Kita nak Allah Ta'ala maaf kita tanpa sebarang persoalan. Tapi kita nak memaafkan orang, Allah, soalan banyaknya. Ni lah, tapi lah, tu lah, kan dia lah, gila. Padahal kita forgive and forget jalan. Hidup kita berjalan. Dia dengan cara dia, kita dengan cara kita. Amal kita dihitung, amal dia pun akan dihitung. Tu basic yang kena faham. Jadi kadang benda macam ni, bab akhlak ni sebenarnya dalam Quran Karim sangat-sangat direct. Tak perlukan pada tak faham. Tak faham juga tu, masalah kena pijak. Baik. Okey. Dia kata okey, wa yadkhulu fihi ma yata'allaqu bil aqaidi. Masuk juga dalam benda yang tak boleh kita tak tahu, tak diberi alasan keizinan untuk kita tak tahu. Ma yata'allaqu bil aqaidi, apa berkaitan dengan akidah. Ka qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad. Ayat yang ke-19 kot. Masalah tu lah, kadang-kadang tak ingat. Fa'lam. Surah Muhammad ayat yang ke 19. Okay, 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Okey. So, jadi memang bila Allah firmankan fa'lam annahu la ilaha illallah, mesti kita tahulah. Sebab kita nak beribadat, Tuhan yang kita abdikan diri kepadanya kita nak kenal. Kan, orang lain kita cari data, belajar sekian-sekian. Kadang-kadang ada orang tu, dia kenal pemain bola sepak semua sekali. Saya ada kawan, alhamdulillah lepas tu dia minat hadis, tukar. Mula-mula tu dia minat apa? Pelakon Hindustan dan pemain bola. Sebut pada dia main bola, dia tahu ni berapa kelab datang. Kelab apa dia keluar, kelab apa dia masuk, sekian sini. Kalau apa pelakon Bollywood tu, Bollywood kan. Ini menang Ratu Cantik tahun bila, jadi pelakon cerita apa, bla bla bla. Saya kata pihak benar ke? Dia hafal. Tamil tak hafal lah. Dia Hindustan je. Tapi cerita dia hafal. Bayangkan kan, kita boleh hafal macam tu, tapi Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla, nama-nama dia yang dia beritahu pada kita, yang dikumpulkan oleh para ulama, bukan ada 108 nama lebih kurang. Takkan tak nak belajar? Takkan tak nak belajar nama Allah Ta'ala, dikenalkan kita pada diri kita, kepada kita dirinya dengan nama tersebut. Takkan tak nak belajar? Itu sudut yang kita kata apa, banyak orang ni lah, bila nak belajar last sekali pergi ikut cara bertapalah, masuk dalam gua lah, kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, bukan hadis Nabi pun. Sedangkan patut kita kenal Allah dan kita kenal diri kita, terbalik. Kalau siapa belajar fiqh Asmaul Husna, kalau kita lihat memang kat situ dia ada penjelasan ketika kaedah-kaedah tu, siapa kenal Allah dia kenal diri siapa. Kenal Allah melalui apa yang diberitahu pada kita dalam Quran dan Sunnah, itu lebih penting sebenarnya. Jadi sudut ni tak boleh tak tahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah, kena tahu.
Dan beliau katakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha ana fa'budun. Ni surah lupa juga kan. Cek. Illa nuhi. Okey. Surah Anbiya ayat yang ke-25. 25. Yang kata tidak kami utuskan sebelum darimu hai Muhammad sebarang utusan melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sungguhnya tiada ilah kecuali aku, maka sembahlah aku. Ini patutnya tak ada sebarang kekeliruan. Kadang ada orang kita ni sembah selain Allah Ta'ala, rayu selain Allah Ta'ala, dia tak faham lagi, tak tahu kenapa. Wa ghairuha, dan selain daripadanya minal awamiri wan nawahi al muta'alliqati bitauhid. Dia kata selain daripada perintah-perintah dan larangan-larangan yang berkaitan dengan tauhid. Wa hadhihi kulluha dakhilatun dakhilatun fi semua ni dakhilatun termasuk dimnal wajibil ladzi yajibu al muslimi ta'allumuhu min at-tafsir. Dia termasuk daripada kewajipan yang wajib ke atas seorang muslim mempelajarinya daripada tafsir. Wajib dia belajar. Dan kewajipan apa dia balik pada asal tadi yang first berkenaan dengan akhlak kan, berkenaan masalah adab, berkenaan masalah kewajipan fardu, berkenaan kenal Allah Taala. Ni tak boleh tak tahu. Okey. Al-wajhu tsalitsu, wajah yang ketiga kata Ibn Abbas adalah ya'lamuhu al-ulama. Apa mengetahuinya para ulama. Apa diketahui oleh para ulama. Dia kata wa mimma yashmuluhu hadzal qismu, di antara apa yang dirangkumi oleh bahagian ini ma tashabaha minhu ala amatin nasi, apa yang sama-sama daripada Quran itu terhadap orang awam. Basically orang awam tak faham, tapi para ulama akan faham. Okey. Wa ma yustambatu minhu min fawaidi wa ahkam, dan apa diistinbat daripada ayat Quran ni daripada faedah dan juga hukum. Ini pun para ulama je tahu. Para ulama akan tahu, yang lain tak tahu. Macam-macam bila Imam Syafi'i rahimahullah dia ambil surah An-Nisa ayat 115. An-Nisa 115. Wa man yushaqiqir rasul. Wa man yushaqiqir rasul. Okey, surah An-Nisa 115 Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa berada, dia kan menentang tau. Yushaqiqir rasul maksudnya dia berada pada pihak yang lain selain Rasul. Rasul berada pada pihak A, dia duduk kat B. Pada belahan yang bukan Rasul berada. Mimba di mata tabayyana lahul huda, setelah nyata pada dia akan petunjuk. Nuwallihi ma tawalla wa yattabi' ghayra sabil mu'minin, dan ikuti jalan selain jalan orang beriman. Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia kepada mana dia nak berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan dia dalam neraka. Wa sa'at masira, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Okey, Imam Syafi'i rahimahullah dia kata apa? Dalam ayat tadi kan dia kata barang siapa berada pada belahan bukannya Nabi, bukan Rasul berada padanya. Maksudnya Rasul punya keputusan A, dia duduk kat bahagian B, dan dia ikut jalan bukan jalan orang beriman. Dia ambil daripada ayat tersebut kewajipan untuk ikut ijma'. Jalan orang beriman tadi, yang beriman yang pertama yang kita kena ikut adalah para sahabat. So dilihat kat situ, ni ayat adalah kewajipan ijma'. Sebab Allah Ta'ala janjikan siapa berpaling daripada jalan orang beriman, Allah Ta'ala akan palingkan mana nak pergi dan masukkan dalam neraka. Bila janji neraka, maksud dia ikut ijma' itu adalah wajib. Ini benda yang kadang-kadang orang awam tak nampak. Dia kata mana ijma', kenapa kena ikut para sahabat? Ni ayat ni. Dan memang Imam Syafi'i letakkan mula-mula sekali ijma' para sahabat. Orang zaman kita sekarang tak faham kan. Orang kata ustaz kita kena ikut ulama'. Kalau kita ikut ulama' ni, ulama' yang mana satu? Saya setuju ikut ulama'. Tapi kalau kata ulama' yang awak hormati dengan para sahabat Nabi, ulama' sahabat Nabi, takkan kita nak kedepankan ulama' awak? Takkan kita turunkan sahabat ke bawah, angkat awak punya guru? Tang mana ni? Ni sudut yang agak pelik lah, yang kadang-kadang orang tak faham kan. Tadi ada hamba Allah Ta'ala datang anak saudara dia, apa minta kaunseling tentang tajuk masalah. Anak saudara dia nampak benda-benda pelik-pelik, start nampak macam dibuka hijab. Saya kata macam ni, saya tak boleh nak ajar benda lain lah, tak ada pegang dan sebagainya. Dah lah perempuan. Jadi kita duduk situ, kita sembang, tanya kenapa kod-kod ada amal benda pelik-pelik ke, tanya soalan kita ni. Lepas tu kita katalah, benda yang awak rasa tu kita tak boleh nafikan. Awak nampak macam awak minum air rasa masin, dia minum rasa manis. Ini manis, awak rasa masin. Nak cakap macam mana perasaan awak? Tapi kita ukur apa awak faham dengan Quran atau dengan sunnah. Nak tengok betul tak? Macam pada family dia rupanya ada kepercayaan boleh nampak benda gaib ni macam satu speciality.
Pak saudara dia seorang, yang ini seorang. Rupanya dah start develop. Jadi bila time kadang-kadang ni bila tak pakai tudung, tak ada rasa takut. Pakai tudung tiba-tiba nampak lembaga. Tak nak buat kebajikan. Macam para sahabat Nabi ada sebelum Islam, macam Osman bin Abil As-Saqafi. Sebelum masuk Islam, dia sihat. Masuk Islam sakit badan. Kan Nabi ajar dia sebut bismillah, bismillah, bismillah tu kan. 3 tu patut 7 kali, satu kalimah lain. Dia asalnya sebelum masuk Islam tak sakit. Masuk Islam je sakit. Siapa-siapa ada perasaan macam tu, ada je yang silap faham. Memang benda tu berlaku. Para sahabat Nabi pun ada jadi macam tu. Jadi tak pakai tudung, tak ada hantu. Pakai tudung ada hantu. So kadang kita nak fahamkan dia kan. Contohnya macam dia katakan, okay, dia kata ini keistimewaan, ustaz ni boleh buka lah kasyaf. Saya kata, para sahabat Nabi pun tak tahu yang Jibril datang depan mereka tu Jibril. Jibril datang tanya soalan Islam, iman dan ihsan. Semua orang, siapa ni? Siapa ni? Kan? Tak mengenali. Umar kata tak mengenalinya sesiapa pun di kalangan kami. Sangat hitam rambut, sangat putih baju. Tak ada kesan musafir. Tak siapa kenal dia. Dia tanya soalan dengan Nabi. Dia pandang. Dekat ketika kedudukan tu, para sahabat yang ada, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali sebagainya lah, para sahabat yang hebat. Takkanlah tok guru kita banding para sahabat lagi tinggi. Malulah sikit. Kan? Yelah, tok guru saya ni kasyaf. Umar tak kasyaf, tok guru kasyaf. Bukan saya kata Ibrahim AS. Bukan kita buka dalam Quran. Ketika malaikat nak musnahkan kaum Lut, lintas rumah dia. Dia pun tak tahu itu malaikat lah. Dia sembelih lembu lagi. Hidang makanan nak bagi makan. Tiba-tiba tak sentuh makanan. Dia dah mula takut. Lepas tu para malaikat kata, qalu la takhaf. Inna rusulubika ila qaumi Lut. Kami ni utusan Tuhan kau kepada kaum Lut. Baru dia, ya ke kan? Dia nampak rupa manusia. Sebab tu dia hidangkan anak lembu. Kalau tidak, buat apa nak sembelih? Kan? So jadi tok guru kasyaf, Ibrahim tak kasyaf. Kita tanya balik. Kadang-kadang simple macam ni je. Benda-benda yang kita kena perhatikan balik. Kan? Sudut yang kadang-kadang dalam bab tafsir ni, para ulama faham. Kita orang awam tak jumpa-jumpa. Tak jumpa-jumpa. Kan? Saya ingat ada seorang dekat Indonesia. Ada satu video sampai sekarang ada lagi. Dia kata, mana mungkin Nabi Muhammad SAW dikenakan sihir. Dalam Sahih Muslim kata kena sihir. Cerita yang tu kan. Lepas tu saya nak ngok-ngek, nak ketuk kepala dia. Musa kena sihir, benda cerita. Kan Musa kena sihir. Kan? Apa dia kata? Fa'alqaw hibalahum wa 'asiyahum. Mereka campak tongkat dan tali mereka. Yukhayyalu ilaihi bisihrihim annaha tas'a. Mereka khayalkan kepada Musa dengan sihir mereka, ia ulam jala. Musa kena sihir, apa masalah dia? Takkan Nabi kena sihir ni cakap. Dia nak tolak hadis kan? Ni kadang-kadang kelakar orang. Tak baca Quran betul ni. Kau jumpa Quran, dalam Quran ada jawapan semua sekali sebenarnya. Untuk orang yang sesat, dia takkan jumpa dalil dalam Quran. Sentiasa Quran akan patahkan. Penjelasan tambahan daripada hadis Nabi SAW pula. Okay. Jadi kat sini yang diketahui oleh para ulama, ini dia kata wahadzal qismu min fardul kifayati, ini daripada fardu kifayah. Tak tahu pun tak apa. Pasal dia kadang tambahan penjelasan saja daripada apa yang datang daripada Al-Quran Karim. Okey. Al-wajhur rabi'u, bentuk yang keempat, ma la ya'lamuhu illallah, apa tak mengetahui kecuali Allah Taala sahaja. Wa man idda'a ilmuhu faqad kadhiba. Faqad kadzaba. Barang siapa mendakwa ilmunya maka dia telah berbohong. Dia telah berbohong. Wa yashmulu hadha haqa'iqul yashmulu hadha haqa'iqal mughibat. Wa waqtu wuqu'iha. Ia merangkumi perkara apa, benda-benda yang dipanggil apa dalam ilmu Allah Taala saja ataupun tafsiran yang Allah Taala saja mengetahui adalah hakikat realiti perkara-perkara gaib. Dan waktu kejadian dia tak ada siapa akan tahu. Contoh, fadabatul lati takhruju fi akhir zaman. Contohnya dabah, binatang yang keluar pada akhir zaman. Ini dalam Al-Quran dalam surah surah An-Naml ayat yang ke-82. 82. Okey, dabah yang disebut binatang. Dabah binatang. Tapi tak tahu apa benda binatang sebut. Allati takhruju fi akhir zaman, yang akan keluar pada akhir zaman nanti. La ya'lamu kaifaha. Macam mana binatang tadi? Berbulu ke tak berbulu ke? Binatang tu rupa macam mana ke? Serangga ke? Amfibia ke? Reptilia ke? Mamalia ke? Tak tahu. Rupa macam mana? La ya'lamu kaifaha haqiqataha,
tak tahu tentang bagaimana ia hakikatnya illallah, kecuali Allah Ta'ala. Wala ya'lamu waqtu khurujiha illallah, tak tahu waktu keluarnya pun kecuali Allah Ta'ala sahaja. Wa hakadha sa'irul ghaibiyat, demikianlah semua perkara-perkara ghaib. Macam bila Ya'juj Ma'juj, Dajjal dan sebagainya kan, semua sekali. Yang tahu hanya Allah Ta'ala. Hatta Nabi SAW sendiri disuruh isytiharkan, qul la a'lamul ghaiba, katakan Muhammad, aku tak tahu benda ghaib. Nabi Muhammad disuruh isytiharkan. Datang orang kita, I think this thing maybe bla bla bla. Ini kita kata masalah. Datang pengikut ramai pula, pergi buka rumah kat hutan untuk contohnya lari daripada Dajjal. Kau nak lari mana? Nabi tak ajar lari macam tu lah. Nabi kata akan datang tim, tak ada makanan langsung. Dia ingat dia counter simpan makanan, nanti boleh jadi apa? Tak apa, akan kenyang. Dia lupa ke sebenarnya perbuatan Dajjal ni, macam Nabi katakan pada 3 tahun sebelum dia datang tu akan jadi, mula-mula hujan turun, hilang 1/3, kemudian 2/3, kemudian tak ada hujan langsung, walau setitik pun, kering kontang. Ketika tu dia datang buat miracle, dia buat keajaiban supaya orang yang terdesak akan ni ikut Tuhan, dengan kengkang dia, dengan kerenteng dia, dengan mata buta sebelah dia, dia kata aku Tuhan kan, aku Allah. Sebab tu Nabi beria-ia berkali-kali berkata, inna rabbukum laysa bi'awar, Tuhan korang tidak buta sebelah mata. Berkali-kali. Sebab apa? Sebab dia, kamu nampak macam tu, takkan. Bahkan dari riwayat Muslim, kalian telah tahu kalian takkan lihat Tuhan kalian kecuali di akhirat, lepas mati. Ni berdatang kengkang aku, kita pun tapi itu realiti dia. Kita biasa, kita kadang kita counter balik. Nabi SAW suruh kita jaga iman kita, belajar untuk hujah kalau kita nak keluar, bahkan hafal ayat surah Kahfi tu 10 ayat, supaya bila kita jumpa ni tak ada sibuk nak buka handphone kan. Dajjal ke? Kejap abang Dajjal kan, kejap kejap, kenapa nak buka surah Kahfi? Alhamdulillah, ini bukan surah ini. Faham tak? Hafal sekarang. Kalau betul awak bimbang takut kan dengan Dajjal punya fitnah, dari sekarang belajar. Bukan jadi dia tak belajar tauhid pula tu. Masalah takutkan Dajjal lebih dari manusia, lebih dari Allah Ta'ala. Kenapa? Soal Dajjal kan kuasai dia, sibuk kan, kena ada makanan dan sebagainya. Kita kalau tak ada jumpa Dajjal pun, Allah Ta'ala akan uji kita lagi dahsyat daripada Dajjal pun boleh sebenarnya. Itu, tapi tak ada fitnah, Nabi kata lebih besar daripada Dajjal. Itu je. Sebab tu kita kena elakkan. Jangan memandai-mandai bila ni, bila tu. Bahkan ada keluar pula apa buku kitab akhir zaman. Patutnya kita punya era ni sekarang ni, tahun depan 2023, 22, dah Mahdi keluar dah, ikut buku tu. Tapi dia orang silap bila dia orang letak Mahdi, dia mula letak ni Rahman, R-A-H-M-A-N, Najib. Lepas tu bila Mahdi M, tiba-tiba M, tiba-tiba S, Sabri Yaakob kan. Tak jadilah. Betul dia kata, tapi Ustaz, nama Sabri ada Ahmad Sabri Yaakob. Dia nak juga masuk kan. Aku lihat kan, jadi rosak lah. M-A-H tak jadilah, M-A-H-D-I tu. D tu Dajjal, I tu Isa. M-A-H D-I, D tu Dajjal tau. Ni kadang-kadang geng-geng sesat ni suka hati je, tahu benda dia buat, Allahuakbar. Tapi itu contoh je lah. Kita tak, dia tarikh mati kita, memang tak simpan dekat ilmu dia. Datang kita macam, tapi awak ambil vaksin ni 6 bulan lagi mati. Malu kita, orang Hindu bukan Islam, ajar. Ada ke awak ambil janji dengan malaikat maut? Tak malu ke? Orang bukan Islam duk ajar kita akidah, kita duk menggelupur kan, semua orang kita bantai. Pelik betul, tak faham. Tak faham. Tapi banyak orang yang kes ni lah, kes berkenaan dengan simpanan ghaib Allah Ta'ala, dia kata dia tahu. Ni bahaya dia. Okey. Dia kata wahakadha sa'irul ghaibiyat, demikianlah semua perkara-perkara ghaib. Wahadha naw' ghairu wajibin ala ahadin, dan bentuk ini tidak wajib ke atas sesiapa mengetahuinya, tak payah tahu. Bal man tajasyama tafsiruhu, barang siapa yang menyerbu, masuk, mentafsirkan akan perkara-perkara ini, faqad athima, maka dia telah berdosa, waftara 'ala Allah, dan dia telah membuat pembohongan ke atas nama Allah. Okey, wadda'a ilman la ya'lamuhu illa Allah subhanahu, dan dia telah mendakwa pengetahuan yang tak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sebenarnya itu basic. So alhamdulillah kita habiskan
bentuk pertama, iktibar pertama itu pengetahuan manusia tentangnya. So dia ada yang Ibnu Abbas sebut 4 kan. Maksud dia tafsir dari sudut yang mesti yang orang Arab tahu. Lepas tu yang manusia tak boleh tak tahu. Semua orang kena tahu. Kemudian yang diketahui oleh para ulama saja, dan terakhir ketahui oleh Allah Taala saja. So nanti insya-Allah kita akan masuk kepada tafsiran iktibar kedua, tariqul wusul ilaihi, jalan sampai kepadanya. Nanti kalau kita teruskan nanti kan tak best lah pula kan. Bukan apa, saya tahu tuan-tuan bukannya ada apa RAM besar. Mula start baca banyak kita ngantuk kan. Dia pukul 11 pun yang kita berhenti sini insya-Allah. Baik. Ada soalan? Tak ada, alhamdulillah kita berhenti sini. InsyaAllah minggu depan kita sambung berkenaan dengan tajuk ni. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.